Didik TV KPM. Assalamualaikum, Di. Waalaikumsalam Azri. Ada apa tu? Azri, duduk. Okay, kasih, Di. Di. Sebenarnya aku ada masalah kewangan, Di. Kalau boleh aku nak pinjam sikit duit kau. Kau ada duit tak, Di? Kau nak pakai berapa tu? Dalam 300 ada, Di. Ada je Azri. Okay, Adik. Aku nak kena balik ni. Kasih, Di. Adik, ni duit yang aku pinjam masa tu. Kau cubalah kira dulu. Cukup tak? Oi, tak cukup ni Azri. Kau dah bayar lambat. Tak ada, aku nak lagi 100. Apakah? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamij Teras Didik TV KPM ma'ana Azhar Hilmi. Syukran jazilan li jami'al musyahidin wa mustama'in al-kiram khususan litullab wal muallimin. Ud'ukum sihatan wa afiyatan. Allah yaftah alaikum. Al-yawm sanata'allamu al-maddah al-syari'ah fil mawdu' ar-riba. Walakin sebelum kita mulakan kelas kita pada pagi ini, yang mana kita nak kena sentiasa membudayakan norma baru walau di mana pun kita berada, penjarakan fizikal 1 meter, pakai pelitup muka dan juga kerap sanitasi tangan dengan gel pembasmi kuman ataupun gunakan air dan juga sabun. Guru yang akan bersama dengan kita pada pagi ini, saksikan dulu video profil ini. Marhaba, Assalamualaikum ya Ustazah, kaif haluki ya Ustazah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka? Alhamdulillah khair. Allah, Alhamdulillah baik. Ustazah Dewi Yana Mat Salim, guru Asy-Syariah Al-Ma'had Al-Islami Ad-Dini Unwanus Sa'adah Banting, Kancung Darat Banting Selanjur. Masya-Allah. Baik Ustazah, hari ini kita nak bercerita ataupun kita nak membincangkan tentang topik kita ataupun kita punya subjek ataupun madah kita panggil Asy-Syariah. Di bawah topik kita adalah riba. Tapi sebelum kita bincang dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan topik yang kita bawakan pada pagi ini, yang mana kita nak kena sentiasa budayakan norma baru. Macam mana yang anda semua lihat pada ketika ini, saya dan Ustazah kami menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Kami pakai pelitup muka seperti yang diwajibkan kepada kita semua untuk pakai, dan juga Ustazah kita ada gel pembasmi kuman, hand sanitizer. Silakan Ustazah untuk terima gunakan. Terima kasih Azhar. Kepada anda ataupun adik-adik yang berada di rumah mungkin tidak ada gel pembasmi kuman, anda boleh juga gunakan air dan juga sabun untuk sama-sama kita pakai ataupun kita gunakan untuk sama-sama kita nak memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19. Baik Ustazah, kita tidak berdua sahaja Ustazah. Saya nak persilakan ma'ana at-tullab min Ma'had Al-Islami Ad-Dini Unwanus Sa'adah Kancung Darat Banting Selanjur. Siapa tu? Untuk bersama-sama dengan kita. Tafadhal. Naam. Assalamualaikum, apa khabar semua? Kaif halukum jami'an? Kaifa halukum jami'an? Boleh unmute mic anda? Kita nak dengar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya-Allah, jamil dan jamilah. Alhamdulillah. Kullu. Baik. Kita nak berkenalan ataupun kita nak ta'aruf dengan pelajar-pelajar ataupun adik-adik kita yang berada di Google Meet pada ketika ini. Kita mulakan dengan Afifah. Tafadhali ya Afifah. Tafadhal ya Afifah. Okay, Assalamualaikum. Ismi Nur Afifah Alia binti Muhammad Khazir. Ana min Al-Ma'had Ad-Dini Al-Islami Unwanus Sa'adah Kancung Darat Banting. Baik, syukran jazilan ya Afifah. Ba'din Siti Zulaikha. Tafadhali ya Siti Zulaikha. Assalamualaikum. Ismi Siti Zulaikha binti Muhammad Kamal. Ana min Al-Ma'had Ad-Dini Al-Islami Unwanus Sa'adah Kancung Darat Banting. Baik, syukran jazilan ya Zulaikha. Ba'din Adlin. Tafadhali. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam Ismi warahmatullahi. Adelina Humaira binti Amran. Ana min Al-Ma'had Ad-Dini Al-Islami Unwanus Sa'adah Kancung Darat Banting. Ayo, syukran jazilan. Ba'din Mimi Nazira, tafaddali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ismi warahmatullahi. Mimi Nazira binti Mazlan. Wa ana min Ma'had Ad-Dini Islami Unwanus Sa'adah Kancung Darat Banting, Selangor. Baik, syukran jazilan ya Mimi Nazira. Ba'din Nur Aifa. Tafaddali ya Nur Aifa. Assalamualaikum. Ismi Nur Aifa Damia binti Sa'ari. Ana min Ma'had Ad-Dini Al-Islami Unwanus Sa'adah Kancung Darat Banting. Syukran jazilan Nur Aifa Damia dan satu-satunya lelaki ataupun ar-rijal qawi yang ada bersama dengan kita pada pagi ini, Roh Nazwan. Ya, betul. Tafaddal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Roh Nazwan bin Rohaili. Ana min Al-Ma'had Ad-Dini Al-Islami Unwanus Sa'adah Kancung Darat Banting. Baik, syukran jazilan. Hal antum musta'idun? Ya ayat tulab. Musta'idun. Alhamdulillah. Bagi double thumbs up sikit. Terbaik. Itu dia. Jazakumullah khair. Mabruk insya-Allah. Baik. Ustazah, hari ini kita nak bincang berkenaan dengan syariah di bawah topik kita ar-riba. Sebenarnya apa yang Ustazah nak sampaikan melalui subjek kita syariah dengan topik kita riba ni Ustazah? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, untuk pengetahuan semua, topik kita pada hari ini berkaitan dengan tajuk syariah menengah rendah tingkatan 3, iaitu tajuk dia adalah ar-riba. Ya. Tajuk ar-riba ini dalam buku teks kita ini muka surat 206, yang mana dalam tajuk ini kita akan menyentuh berkaitan dengan takrif, ya, Azhar takrif, dan juga berkaitan dengan dalil pengharaman riba, dan yang terakhir kita kena lihatlah juga apakah jenis-jenis riba yang akan kita ketahui. Kalau selama ini kita tahu riba, tapi kita tak tahu apa jenis-jenisnya, yang perlu kita fahami sebenarnya. Baik, maksudnya setiap riba tu ada pula jenis-jenisnya Ustazah yang memperincikan jenis riba itu sendiri. Baik, saya pun tak sabar juga nak tahu sebab macam Ustazah sebut tadi, saya pun salah seorang yang hanya kita tahu riba je Ustazah. Tak tahu ada banyak jenis pula. Baik, itu adalah kata Ustazah. Kita nak tahu juga apa pandangan rakan-rakan kita berkenaan dengan topik riba ni. Kita saksikan dulu video ini. Pada pendapat saya, riba adalah salah satu tajuk yang sangat penting untuk kita mempelajarinya supaya kita dapat menjauhi diri kita daripada terjerumus dengan perkara-perkara yang berunsurkan riba. Seperti yang kita sedia maklum, riba adalah perkara yang diharamkan dalam Islam. Antara hikmah apabila kita menjauhi riba adalah kita akan mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana salah satu cara untuk mendapatkan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan cara kita menjauhi larangannya dan melaksanakan perintahnya. Selain itu, pengharaman riba dapat memelihara harta orang Islam agar tidak dieksploitasi dengan cara yang batil. Pengharaman riba juga akan membuka beberapa pintu kebaikan kepada orang Islam agar dapat menambah bekalan untuk hari akhirat dengan memberi pinjaman kepada seseorang tanpa meminta wang faedah, memberi tempoh kepada peminjam sehingga hutang dibayar, memberi kegembiraan serta menyayanginya kerana mengharapkan keredaan Allah. Akhir sekali, saya berharap saya dan pelajar-pelajar yang lain serta rakan-rakan yang saya kasihi dapat menghafal takrif riba ini dengan baik dan dengan sempurna, kerana kaedah yang telah diajarkan dalam tajuk ini ataupun tajuk-tajuk yang sewaktu dengannya adalah dalam kaedah berlagu. Baik, itu dia, kita dapat tengok pandangan rakan-rakan berkenaan dengan riba. Dan kalau kita tengok diberi penekanan tadi Ustazah berkenaan dengan takrif. Maksudnya Ustazah pun sebut juga takrif ini adalah yang perlu pelajar-pelajar bagi perhatian lebih dan juga hafal Ustazah. Ya, betul, sebab biasanya kami ni akan mentaksir. Sebab kami ada pentaksiran bilik darjah yang mana pelajar perlu menguasai dan mempunyai tahap penguasaan tersendiri mengikut item-item yang ditaksir berdasarkan kepada dokumen standard pentaksiran. Itu dia. So semua para pelajar kena hafal, kena ingat. Masing-masing yang berada di rumah pun boleh buka muka surat 206 tadi Ustazah. Ya, betul. So kepada anda yang ada buku teks boleh buka. Kalau yang tidak ada, catat saja. Sediakan pen dan juga kertas untuk catat nota-nota penting. Sekejap sahaja lagi. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM.
KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. أنتم معنا أزهر هلمي إلى برنامج تراس ديدي تي في KPM مع أستاذة ديويانا mat Salim من معهد الإسلامي الديني Unwan Saadah Kancung Darat Banting Selanjur. Baik Ustazah, saya nak tanya kepada pelajar ataupun rakan-rakan saya di Google Meet. Hal antum musta'idun ya ayuhat tullab? Okey, tunjuk ke? Baik, insyaAllah semua dah bersedia Ustazah. Macam tu lagi. Baik, so kita nak mulakan kelas kita pada pagi ni. Tafadhali ya Ustazah. Alhamdulillah. Hal antum musta'idun ayuhat tullab hunaka? InsyaAllah. Na'am. Okey, insyaAllah mawdu'una al-yawm syariah lisanah as-salisah. Sebelum kita masuk kepada tajuk kita pada hari ini ya, tajuk kita lihat dulu apakah mi'yarut ta'alum. Mi'yarut ta'alum ini adalah objektif pembelajaran ataupun standard pembelajaran kita. Apa yang kita nak daripada pembelajaran kita pada hari ini, iaitu tajuk riba. Okey, kita lihat yang pertama. Awalan, zikru ta'rif ar-riba. Iaitu pelajar boleh menyebut takrif riba daripada sudut bahasa dan juga sudut syarak. Sanian, zikru dalil tahrimi riba. Pelajar boleh menyebut dalil tentang pengharaman riba sama ada daripada kacamata Al-Quran dan juga daripada kacamata hadis. Okey, yang ketiga, bayanu anwa'ir riba. Pelajar boleh menerangkan jenis-jenis riba itu sendiri. Jadi ini adalah hasil pembelajaran, objektif pembelajaran, standard pembelajaran yang perlu pelajar kuasai untuk tajuk kita pada hari ini. Baik Ustazah. Jadi seterusnya, apa ni riba? Apa itu riba? Jadi kita terus pergi kepada takrifur riba. Apa dia? Ma huwa takrifur riba. Takrifur riba. Jadi nak tanya pada pelajar ke Ustazah? Okey, kita bagi dulu. Okey, kita saya baca dulu macam mana. Baik. Nanti kita tanya kepada salah seorang pelajar kita ni apa yang difaham daripada takrif kita ni. Jadi saya baca dulu takrifur riba lughatan az-ziyadatu wan nama'u wal fadlu. Az-ziyadatu wan nama'u wal fadlu, iaitu tambahan, kembang dan ada lebihan. Itu maksud dia. Syar'an aqdun ala iwadin makhsusin ghairi ma'lumit tamasuli fi mi'yari syar'i halatal aqdi au ma'a ta'khiri fi ahadil badalaini au ahadihima. Panjang ni. Ya panjang maksud kat sini. Jadi kita lihat apa yang dimaksudkan. Apa yang dimaksudkan dari sudut syarak. Jadi tak naklah saya yang baca, tak naklah saya yang memberikan penjelasan. Kita kalau namanya PDPC, guru adalah sebagai pemudah cara. Selebihnya adalah pelajar untuk kita lihat setakat mana pelajar itu mampu untuk menguasainya. Jadi saya minta ya uridu wahidun minkum may yurid ay yashrah lana an ta'rifi riba fi syar'i. Man yurid minkum. Boleh tengok siapa? Siapa tu? Tadi Ustazah, saya nampak Afifah tadi daripada awal dia senyum Ustazah tahu macam Ana. Okey, Afifah. Mungkin Afifah kalau boleh diterangkan ataupun kita tengok sekali lagi. Siapa dia yang boleh dan bersemangatlah untuk menjelaskan. Kita tengok siapa yang nak angkat tangan. Yang pertama sekali, awalan. Hazwan Ustazah. Roh Hazwan. Itu saya cakap tadi Ustazah, ar-rijalu qawi. Masya-Allah, tabik spring lah dengan roh. Tafadhal ya roh. Mungkin isyrah lana ta'rif riba syar'an. Ayuh, tafadhal. Bisautin alin mungkin. Arif. Maksud riba yang saya faham ialah ia adalah suatu akad ke atas barang riba yang khusus. Yang mana kita tak tahu
barang tersebut sama ada dia macam mana? ataupun seimbang tak dari segi dari segi syarak, imbangan secara syarak. Atau ada penangguhan semasa proses pertukaran atau urusan jual beli tersebut. Okey. Mumtaz ya Roh ya atas cubaan tadi ya, terbaik. Baik, Okey, tasfik Mumtaz. Mumtaz, Okey. amin. Baik, jadi sahih amla. Saya tambah. Saya baik. tambah ya Azhar Tafadhal. untuk memberikan lebih penjelasan berkaitan dengan takrif riba syar'an ini. Riba ini adalah satu akad. Ya, kita kena ingat dia adalah satu akad antara dua belah pihak yang berurusan berkaitan dengan tukar barang ya, tukar yang tertentu ya, yang tidak dimaklumi akan kesamaan ya kuantiti dari sudut syarak ketika berlakunya akad tersebut. Ya. Ataupun juga berkaitan dengan penangguhan. Penangguhan apa? Penangguhan penukaran antara dua barang ataupun salah satu daripada dua barang tersebut. Maknanya secara kesimpulannya ia melibatkan kepada penangguhan dan juga melibatkan kepada kuantiti barang tersebut apabila dia melibatkan urusan jual beli barang ribawi itu sendiri. Dan kalau kita tengok dia kata ghair ma'lumi, maksudnya yang tidak dimaklumkan. Tidak tahu kesamaan kuantiti barang yang hendak diurus niaga tersebut. Baik Ustazah. Okey. Baik Ustazah. Rasanya itu sajalah berkaitan dengan takrif riba. Hal antum wadihun hunaka? Wadihun aw la? Wadah. Okey, wadih insya-Allah. Dan saya harap murid-murid di luar sana juga dapat memahamilah secara keseluruhan berkaitan dengan takrif riba ini. Jadi kita teruskan kepada dalil ala tahrimi riba, iaitu dalil terhadap pengharaman riba. Apa hukum riba ni? Jadi kalau kita nampak kat sini tahrim, secara totally kata haramlah ya. Jadi apa hujahnya? Jadi kita lihat hujahnya ini berdasarkan kepada sandaran Al-Quran dan juga sandaran hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya naklah anak murid saya ni membaca. Jadi kita serahkan kepada anak murid kita siapa dia yang nak baca dalil ala tahrimi riba minal Quran wa minal hadis. Man yurid. Ustazah nak pilih ke Ustazah nak bagi saya nampak Afifah Ustazah. Saya lebih suka nak pilih lah. Bukan pilih, maksudnya serah. Sebab saya suka kelas itu sentiasa ceria. Mendapat sambutan. Baik, saya nampak tadi Afifah angkat tangan Ustazah. Na'am Afifah, silakan Afifah. Tafadhali ya Afifah Mumtaz. Ahsanti. Taqra insya-Allah. Iqra'i jayidah. Ad-dalil minal Quran wa ad-dalil minal hadis. Ad-dalil minal Quran, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأهل الله البيع وحرم الربا من سورة البقرة آية 275. والدليل من الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء رواه المسلم. Masya Allah, ahsanti ya Afifah Mumtazah, insya-Allah. Jadi kita dah dengar tadi ya, Afifah dah sebut satu persatu dalil daripada Al-Quran dan juga daripada hadis. Jadi apa maksud dia ni? Takkanlah tak tahu nak baca begitu saja tanpa tahu maksud dia. Betul. Jadi apakah dia yang dinukilkan dalam Al-Quran? Wa ahlallahu al-bai'a wa harramar riba, iaitu Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jelas nyata dan sini hukumnya adalah haram. Daripada surah Al-Baqarah ayat 275. Okey, seterusnya apa kata baginda Rasulullah? Di sini disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat iaitu siapa dia yang siapakah golongan yang Rasulullah laknat? Iaitu akilar riba, pemakan riba. Yang kedua mukilahu, iaitu orang yang memberi ataupun yang mewakili. Okey. Kemudian katibahu, orang yang menulis dokumentasi riba tersebut. Dan seterusnya adalah syahidaihi, iaitu dua orang saksi yang menyaksikan tingkah laku ataupun amalan riba tersebut. Lalu baginda teruskan bersabda, dia kata hum sawaun,
Sama iaitu je mereka kedua. ni sama je. Jadi maknanya bersubahat. Baik, walaupun dia tak ambil riba, Ya. tetapi dia maksudnya menyaksikan, Boleh, contoh menyaksikan juga menyaksikan. dikira sebagai sama macam orang ambil riba. Dia Wah, macam Masya menyokong lah Allah. tingkah laku tersebut, amalan tersebut. Baik. Jadi kat sini jelaslah bahawa secara tuntasnya bahawa ada sandaran kukuh bahawa riba itu adalah haram di sisi Islam. Baik, dan kalau kita tengok dalil ini qat'i Ustazah, Ya, dalil jelas qat'i. dan tidak ada sama sekalipun dalil nakli. pengharaman. Baik, baik. Ya. Jadi seterusnya kat sini kita lihat berkaitan dengan dalil ini yang perlu dipeganglah oleh kita sebagai orang Islam. Jadi kita perlu ada timbang tara dalam setiap muamalat kita. Baik, insya-Allah itu dia. Jadi untuk seterusnya saya kira kita dah masuk anwa'ur riba. Baik, tapi kalau kita tengok kepada ad-dalil tadi, ini adalah dalil yang terdapat juga dalam buku teks. Ya. So maksudnya para pelajar adakah wajib untuk menghafal untuk setiap dalil-dalil yang dinyatakan sama ada dari sudut nas Quran ataupun hadis? Okey, untuk pengetahuan Azhar dan juga anak-anak murid di sana, di studio dan di luar sana, sebenarnya dalam buku teks kita ni ada dalil ya, ada 2 dalil daripada buku teks kita. Yang saya paparkan di syarah kita ataupun slide kita pada hari ini adalah dalil yang pendek yang mudah untuk murid hafal. Baik. Kalau kita kan ni tingkatan 3, kita ada PT3 bagi mudah untuk pelajar hafal. Kalau ikutkan ada dalil yang panjang, yang mana dalil yang panjang ini kita memberikan kaedah bagaimana untuk pelajar mudah hafal. Jadi kita paparkanlah yang pendek pada hari ini. Jadi itu je sebenarnya dia punya triknya. Dan sekiranya Ustazah, kalau macam mungkinlah kalau pelajar nak mengambil ujian dan sebagainya, adakah akan ada soalan yang berbentuk macam perlu dinyatakan dalil secara keseluruhan bagi pengharaman riba ataupun tidak, Ustazah? Okey, kalau dalam peperiksaan biasanya dia akan tanya secara ringkas lah. Secara ringkas sama ada dia suaikan. Ataupun kalau dia nak minta dalil secara keseluruhan, dia akan bagi pilihan jawapan. Isi tempat kosong ke ataupun lengkapkan hadis ini ataupun yang seumpama dengannya lah, bagi memudahkan pelajar tersebut skor dan menguasai tajuk ini. Ya, so kepada anda yang berada di rumah, para pelajar juga perlu memberi penekanan Ustazah. Tadi kita dah tahu berkenaan dengan ta'rif dari sudut istilah, maksudnya dari sudut syarak dan juga dari sudut bahasanya, dari sudut lughahnya. Dan juga kita dah belajar ataupun kita dah faham dari sudut ayat pengharaman ataupun dalil yang menguatkan berkenaan dengan pengharaman riba, baik dari sudut Quran dan juga hadis baginda Rasulullah SAW yang kita sebut sebagai dalil nakli lah Ustazah. Ya, dalil nakli, qat'i. Yang memang qat'i, jelas daripada kedua-dua sumber yang menjadi sandaran kita. Baik, seterusnya Ustazah. Okey, kita teruskan kepada jenis-jenis riba. Okey, jenis-jenis riba ini di sana ada berapakah jenis-jenis riba? Okey, kita lihat ya satu persatu. Baik. Kam anwa'ur riba. Kam anwa'ur riba. Okey, kita lihat satu persatu slide kita ini akan keluar muncul satu persatu. Okey, kam anwa'ur riba. Kita tanya anak murid kita di studio di sini ya. Kam anwa'ur riba? Man yurid ayyujib. Mimi Nazira, tafaddali. Mimi, dipersilakan. Tafaddali ya Mimi. Ahsanti. Kam anwa'ur riba ya Mimi? Arba'ah. Mungkin uzkuri min anwa'ir riba. Riba an-nasab, Baik. riba al-qard, riba al-yad dan riba al-qad. Ya, riba al-qad, okey. Riba al-yad, wa riba al-fad, wa riba an-nasa. Okey. Kam anwa'ur riba? Kam arba'ah faqat. Baik. Ustazah, tadi sebelum kita nak masuk dengan lebih detail berkenaan dengan anwa'ur riba ataupun kita panggil sebagai jenis-jenis riba. Tadi ada juga rakan-rakan tanya berkenaan dengan ta'rif. Adakah kaedah yang mudah sebenarnya untuk ingat ta'rif Ustazah? Okey. Jadi sebenarnya saya dah sediakan satu video. Satu video berkaitan dengan kaedah untuk mengingat takrif itu sendiri. Macam mana, sebab tadi mula-mula kita nampak macam panjang kan. Panjangnya takrif riba ni. Kalau yang lughah tu mungkin senang ingat lah Ustazah. Mudah, satu persatu je Azhar. Ziyadah nama al-fadli. Ya, tapi macam mana untuk kaedah mengingat takrif riba syar'an ni? Jadi kita saya dah menyediakan satu video yang terbaik insya-Allah. Mari kita saksikan video ini. تعرف الربا عقد على عواد
مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في أحد البدلين. Itu dia aqdun ala iwadin makhsusin. Betul Ustazah? Aqdun ta'rif ar-riba syar'an aqdun ala iwad. Okey. So kaedah yang mudah untuk para pelajar nak hafal. Selalu kita bila rasa gembira tepuk tangan. Tapi kita tukar Ustazah. Saya tukar kepada takrif riba syar'an ini kepada alunan tersebut. Memang pelajar biasa saya akan dedahkanlah kepada lagu, terutama takrif, bagi mudah mereka hafal dan mereka ingatlah. Tapi di samping kita mengalunkannya, kita kena buat tulis. Kalau tak tulis, pelajar mudah juga lupa. Dia tahu halunan tu. Tapi kalau kita tak tulis, maka susah jugalah dalam Dewan Peperiksaan. So, jadi menggunakan kaedah tadi adalah memudahkan para pelajar untuk hafal kan. So kalau nak jawab nanti dalam peperiksaan pun boleh sambil menyanyi Ustazah kan. Ad-dalil syar'an aqdu ala iwad. Sebenarnya nak bagi tahu kawan sebelah, tapi jangan buat macam tu jangan dalam peperiksaan tu kuat-kuat nak bagi kawan sebelah, jangan. Okey, baik. So kita dah dapat tahu teknik bagaimana nak menghafal ta'rif secara mudah, dan juga tadi kita dah masuk kepada anwa'ur riba, yang mana jenis-jenis riba. Sebelum kita pergi lebih detail, pergi lebih spesifik berkenaan dengan jenis-jenis riba yang kita nak belajar, kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Kita bersama dengan Ustazah Dewiana Mat Salim, Guru Asy-Syariah Al-Ma'had Al-Islami Ad-Dini Unwan Sa'adah, Kancung Darat, Banting Selanjur, yang mana kita dah masuk tadi anwa'ur riba, kita dah tahu dalil ar-riba dan juga ta'rif ar-riba. Dan Ustazah, bila kita dah faham, kita dah belajar, kita dah ketahui untuk jenis-jenis riba, dalil-dalil riba dan juga ta'rif ar-riba, yang mana semua perlu bagi penekanan. Tadi di awal Ustazah sebut pasal mi'yarut ta'lim, yang mana kita nak kuasai kesemuanya sekali. Dan Ustazah, selepas ni saya nampak macam ada sampul. Adakah kita akan buat latihan Ustazah? Ya, kita nak uji sejauh mana anak murid kita di studio ini dan mungkin di luar sana, macam mana untuk melihat mereka ini mampu tak menguasai. Mampu tak menguasai tiga elemen tadi, iaitu takrif, dalil dan juga jenis-jenis riba. Jadi saya di sini sediakan beberapa sampul, yang mana sampul ini kita bagi peluang kepada anak murid kita untuk pilih. Baik. So yang ni yang nak pilih ni diorang open ke ataupun Ustazah akan sebut saya nama? Saya open lah. Saya suka open supaya melihat kemenjadian pelajar itu sendiri. Berani ke tidak? Okey, siapa? Ikhtar wahid min hazil warak. Man yurid awarak? Afifah awalan, tafadhali. Naam, Afifah. Mungkin Afifah? Okey. Hal anti musta'idah? Musta'idah? Okey, kita lihat soalan. Unzur ila soalan. Naam. Unzur ila al-as'ila. Al-ula. Arif ar-riba syar'an. Arif ar-riba syar'an. Baik. Ajib ya Afifah. Tafadhali. الربا شرعا عقد على عوض محسوس غير معلوم التماثل في معيار شرعي حال عقد أو مع تأخير في أحد البدلين أو أحدهما. Okey, mumtaz. Tasfiq mumtaz ila Afifah. Naam. Okey, Afifah, cuba nyanyi sikit tadi Afifah yang ta'rif tadi. Tafadhali, mungkin. Ingat tak? Ingat tak?
tak? Ke sekadar tepuk tangan je tadi? Mengiringi roh? Baik, so maksudnya betul lah Ustazah, sahih ya? Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah, mumtazah. Menjadilah kaedah tersebut. Baik. Okey. Man yurid yakhtar waraq al-akhraf. Man yurid? Tafadhal. Naam. Safra. Waraqah safra. Nazwan? Naam, Aifah. Naam, Aifah, tafadhali. Tafadhali ya Aifah. السؤال لا. اوكي. كم انواع الربا واذكر كله. كم انواع الربا واذكر كله. تفضلي يا عائفة. انواع الربا أربعة. صحيح. الربا أربعة. صحيح. اذكر كله. ربا القرض. طيب. ربا اليد. ربا الفضل. ربا النساء. النساء. Nothing for your question. Nothing for your question. نعم صحيح يا عائفة. ممتازة. ممتاز. تصفيق ممتاز إلى عائفة. طيب. والأخير ورق أخير ممكن. طيب. من يريد أن يجيب الأسئلة؟ نزوان يمكن نزوان؟ عفيفة. عفيفة. ما شاء الله. تفضل يا عفيفة. السؤال ما الفرق بين ربا الفضل وربا النساء؟ طيب. فرق بينهما. Perbezaan antara riba al-fadli ialah satu urus niaga yang melibatkan barang ribawi yang sama jenis dan mempunyai lebihan dalam sukatan. Manakala riba an-nasa ialah satu urus niaga yang melibatkan barang ribawi yang sama kategori yang tidak dibayar secara tunai. Okey, jelas ya. Dapat beza antara kedua-duanya. Itu al-farqu bainar riba al-fadl wa riba an-nasa. Jadi pelajar kita nampak kat situ pelajar boleh menguasai tarif, boleh menguasai jenis dan juga berapa ya, berapakah jenis-jenis riba tersebut. Mungkin ada lagi? Baik, tapi sebelum tu Ustazah, nampaknya kata apa tadi kita dah tahu berkenaan dengan jenis-jenis riba semua ni. Cuma mungkin satu persoalan daripada saya Ustazah. Adakah riba yang dibenarkan? Kalau kita tengok tadi semua adalah tahrimur riba, semua yang diharamkan. Adakah riba yang dibenarkan Ustazah? Okey, hakikatnya sebenarnya berdasarkan kepada dalil dan hujah kita tadi secara dalil qat'i, tiada istilah riba yang dihalalkan. Tuntas kat situ ya, haramar riba. So jadi tidak adalah kecuali kan? Kecuali situasi begini-begini tiadalah. Baik, seperti mana dalil yang Ustazah sebut tadi, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba, yang mana Allah halalkan jual beli tapi Allah haramkan riba. Baik Ustazah, sedar tak sedar kita dah sampai ke penghujung untuk Teras Didik TV KPM pada pagi ini dengan subjek kita tadi adalah syariah dia tahta al-mawdu' ar-riba. Dan mungkin Ustazah sebagai kata-kata akhir Ustazah, khulasah rumusan terhadap apa yang kita belajar pada pagi ini Ustazah, tafadhali. Kepada anak-anak murid semua di studio dan juga di luar sana, marilah sama-sama kita menghayati apa yang telah kita belajar pada hari ini. Mungkinlah ya tajuk ini berada di luar lingkungan anak-anak murid semua dan mungkin sukar untuk difahami secara tuntas. Namun begitu, anggaplah ilmu yang kita belajar pada hari ini sebagai satu bekalan untuk kita praktikkan ketika kita dah habis sekolah nanti. Dah selesai dalam sesi pembelajaran kita. Kerana ini sebagai satu panduan. Ilmu ini adalah sebagai satu panduan agar kita tidak tergelincir daripada muamalat kita apabila kita berkecimpung di dunia yang sebenar di luar sana. Baik, itu dia. Jazakumullah khairan jazak diucapkan kepada Ustazah Dewiana Mat Salim, Guru Syariah Sekolah Agama Menengah Unwanus Saadah Selanjur, yang mana tadi Ustaz sebut bukan sekadar dalam pembelajaran di kelas sahaja, sebenarnya boleh diimplementasi ataupun diguna pakai ketika dalam urusan seharian kita lah. Baik, kita nak ucap syukran jazilan kepada at-tullab semua pelajar-pelajar di Google Meet daripada Sekolah Agama Menengah Unwanus Saadah Kancung Darat Banting Selangor kerana sudi bersama dengan kita pada pagi ini dan juga menjawab persoalan-persoalan. Korang semua memang awesome lah. Adik-adik semua memang awesome, luar biasa. Baik, jangan ke mana-mana kerana terus saksikan Teras di TV KPM setiap hari 8 hingga 10 pagi. Dan sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi.
tajuk riba ini sangat penting untuk dipelajari dan dihayati untuk mengelakkan kita semua daripada terjebak dengan urus niaga ataupun muamalah yang melibatkan riba. Kerana antara hikmah pengharaman riba itu sendiri ialah untuk menjamin keberkatan dan keredaan Allah dalam kehidupan kita dengan meninggalkan segala larangannya dan melaksanakan segala perintahnya. Syariah merupakan salah satu daripada mata pelajaran yang diajar di SDK yang merupakan kurikulum sekolah ini, di mana dalam mata pelajaran Syariah ini terkandung silibus ataupun subtopik yang berkaitan dengan Al-Quran wal Hifz, kemudian fiqh ibadat, fiqh munakahat dan fiqh muamalat. Salah satu tajuk yang terkandung dalam fiqh muamalat ialah riba. Kita tidak boleh lari daripada bermuamalat dengan manusia. Maka Islam telah menggariskan apakah dia garis panduan ketika kita bermuamalat. Kita perlu mematuhi apa yang Islam telah gariskan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba." Daripada ayat ini jelas menunjukkan bahawa Islam melarang keras urusan yang mempunyai